Kita laungkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi, kita dapat bersama pada hari ini dalam forum yang bertajuk Cabaran Berdakwah melalui media sosial TikTok. Alhamdulillah, saya moderator anda pada hari ini, Anik Mukri bin Muhammad. Bersama saya ada dua panel yang hebat kita jemput, iaitu Ustaz Adli dan Ustaz Naim lah. Ustaz Adli dan Ustaz Naim. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terus saya nak tanya Ustaz, sihat Ustaz Adli? Alhamdulillah sihat. Baru balik kerja. Okey. Ustaz Naim sihat, Ustaz Naim? Alhamdulillah sihat juga. Okey, baik. Kita terus pada topik kita pada hari ini adalah saya nak bawakan firman Allah dalam surah Ali Imran dalam ayat 100 keempat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya adalah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan begitu juga sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Yang maksudnya adalah sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita faham agama Islam sangat menitik beratkan, sangat menekankan amar ma'ruf dan nahi munkar, iaitu berdakwah untuk kita menyebarkan lebih ramai lagi memfaham tentang Islam dan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Jadi kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, dakwah telah tersebar luas di media sosial dan di mana-mana sajalah. Dan terutama sekali kita nak fokus pada hari ini adalah dakwah melalui TikTok. Kalau kita tengok pendakwah zaman sekarang ni, dia telah banyak menggunakan TikTok sebagai medium dakwah untuk mendekati anak muda. Contohnya kalau kita tengok Ustaz Adnin. Ustaz Adnin, dia telah banyak menjawab persoalan anak muda di TikTok sehingga video dia mencecah jutaan views. So alhamdulillah, kita tengok daripada situ adalah pendekatan yang sangat bijak dan sangat baguslah untuk ustaz-ustaz yang bukan saja duduk di surau, bukan saja di Facebook dan sebagainya, tapi kita mendekati anak muda dengan kita join tempat yang dilepak tu lah, tempat yang dia berkumpul di TikTok sekarang tu. So saya kira bagus untuk dakwah di Malaysia sekarang ni. Tapi kalau kita tengok dia di tempat mana-mana pun dia akan ada cabaran dakwah dia. So soalan pertama saya pada hari ini adalah untuk Ustaz Ali dulu. Ya, saya. Apakah cabaran utama pendakwah untuk berdakwah melalui TikTok ni? Silakan Ustaz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator saudara Anik. Saudara Anik. Baiklah, berkaitan soalan pertama iaitu cabaran utama, antara cabaran utama untuk berdakwah melalui TikTok ni adalah golongan pendakwah di TikTok ni dia akan dipandang rendah oleh masyarakat. Jika kita lihat cabaran yang dialami oleh pendakwah di TikTok, ialah para pendakwah sering dipandang negatif kerana menceburkan diri dalam aplikasi TikTok. Yang mana kita tahu, umumnya mengetahui medium TikTok ni adalah untuk anak muda memuat naik video seperti menari, menayangkan aurat dan sebagainya. Perspektif ini muncul hasil dari penggunaan TikTok yang didominasi oleh golongan anak muda, remaja yang cinta akan hiburan dunia. Justru itu kita lihat pendakwah bukan sahaja dipandang negatif oleh segelintir masyarakat yang mana yang kurang memahami bagaimana sebenarnya TikTok ini berfungsi. Ia juga ditambah dengan kecaman yang diterima daripada pengguna TikTok itu sendiri. Contohnya, sekiranya ada pendakwah yang menegur dengan baik golongan anak muda kita ini seperti di atas, seperti yang mana jika memuat naik video yang membuka aurat, yang maksiat dan sebagainya, pastinya sesuatu kemungkaran yang
dilakukan secara terang-terangan itu akan ditegur oleh pendakwah di medium TikTok ini. Tetapi apabila teguran itu dilakukan, pendakwah tersebut pasti akan dikecam dan dilihat sebagai orang yang suka menjaga hal orang lain. Perkara ini sudah tentu bercanggah dengan agama Islam kita. Saya petik sedikit salah sebuah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dia mengubah dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Okey. Berdasarkan hadis di atas, berdasarkan hadis yang telah saya sebutkan tadi, ianya menegaskan tentang konsep dakwah secara asas adalah apabila kita melihat satu kemungkaran, hendaklah kita bertindak dengan jangan mengabaikannya. Apatah lagi sekiranya kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan, seperti memuat naik video yang tidak senonoh, yang maksiat, yang mendedahkan aurat, dan sebagainya. Perkara ini merupakan antara cabaran utama yang perlu ditempuhi oleh pendakwah di medium sosial TikTok yang ingin mendidik jiwa masyarakat yang sederhana dalam berhibur dan mendidik jiwa umat agar belajar menerima kesalahan dan yang diberikan secara hikmah agar hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi muslim yang beriman dan beramal soleh, bukan sekadar Islam sebagai agama di atas kertas saja. Jadi saya kira itu sedikit kupasan saya tentang antara cabaran-cabaran untuk melakukan dakwah di medium sosial TikTok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasa yang begitu jelas sekiranya daripada Ustaz Adli. Baik, seterusnya saya ingin menanyakan soalan kepada Ustaz Naim. Ya saya. Jadi ada pendapat Ustaz Naim lah. Kalau kita tengok ramai pendakwah di TikTok sekarang ni, Ustaz-Ustaz dan Ustazah. Jadi macam mana kita dari segi penguasaan pemahaman pendakwah tu sendiri mengenai konsep mutawatir dalam penyampaian ilmu supaya ilmu yang disampaikan tu sahih, maksudnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas soalan daripada Ustaz Anik sebentar tadi. Okey. Inilah cabaran seterusnya bagi pendakwa-pendakwa di TikTok ni adalah pemahaman mengenai konsep mutawatir dalam penyampaian ilmu. Mutawatir ni bermaksud berturut-turut. Jadinya sebenarnya konsep mutawatir dalam Islam ni merupakan satu disiplin ilmu yang sangat penting lah, supaya ilmu yang disampaikan ni lebih diyakini, lebih berintegriti. Okey, sebenarnya konsep mutawatir dalam Islam ni dah wujud dah lama dah, daripada zaman Rasulullah. Dia berturut-turut, maksudnya ilmu ni disampaikan daripada Rasulullah, turun kepada para sahabat, turun kepada para tabi'in, dan sampai sekarang turun pada ulama pada masa kini. Okeylah. Seterusnya kita tahu Islam ni nak pastikan maklumat agama ni tak boleh diseleweng dengan mudah. Sebab itulah kita nak kena pastikan ilmu yang kita nak sampaikan tu betul-betul sahih. Bukanlah ilmu-ilmu yang dhaif, yang tak betul lah, yang banyak tersebar sekarang ni kan, banyak fitnah-fitnah yang sebenarnya tak boleh dipercayai pun. Okey, seterusnya dalam proses nak menuju maklumat asal dakwah ni, kandungan agama TikTok ni kita boleh kata sebenarnya terlalu terbuka, terlalu open. Itulah masalahnya. Siapa-siapa pun boleh share, sama ada pendakwah. Memang kita boleh tengok ada ramai juga pendakwah yang dah mencuburi bidang TikTok ni. Kita tak ada masalah sebab mereka tu diyakini latar belakang mereka bagus. Tak macam contoh nama-nama yang kita tak pernah dengar sebelum ni tiba-tiba naik dekat TikTok sebagai seorang pendakwah.
Betul? Walaupun penampilan mereka nampak meyakinkan, berkopiah, berjubah mungkin ketika berdakwah, tapi itu itu tak menjamin apa yang disampaikan tu betul atau tak. Sebab itulah kita penting juga nak tengok latar belakang mereka ni, sama ada mereka ni penting ke tak mengamalkan tak konsep mutawatir dalam ilmu ni. Itulah dia. Okey, itu dia soalan, itu je jawapan daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Naim. Alhamdulillah, saya kira cerahan yang sangat baik daripada Ustaz Naim. Baik, Alhamdulillah, seterusnya adalah soalan terakhir untuk Ustaz Adli pada forum hari ini, insyaAllah, yang tanya Ustaz. Jadi kalau kita tengok TikTok ni bermacam-macam pengguna, macam-macam peringkat umur lah, daripada yang muda sehinggalah yang berusia, semua dah terdedah, dah banyak yang dah download TikTok ni. Jadi kalau kita tengok latar belakang pendidikan sasaran pengguna TikTok itu sendiri berbeza-beza. Jadi bagaimana pendakwah ini nak selaraskan bahasa dakwah dia supaya dapat diterima dengan baik sama ada anak muda ataupun kaum yang dah berusia. Silakan. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi ya Tuan Moderator Saudara Anik atas soalan yang diberikan kepada saya. Baiklah, latar belakang pendidikan pengguna TikTok iaitu lebih kepada sasaran. Baik, ini adalah antara cabaran utama jugalah yang menjadi isu, yang mana penggunaan media sosial TikTok sebagai medium pembelajaran dan pengajaran agama ini adalah berkaitan juga dengan masalah pengguna itu sendiri atau audien yang menggunakan TikTok itu. Mereka ni adalah masyarakat awam yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan yang tidak diketahui tahap masing-masing. Mungkin ada yang tahap pendidikannya PMR, SPM, STPM, mungkin diploma, mungkin juga ada yang mengambil ijazah, dan mungkin juga bukan semua yang ada background belajar agama kan. Mungkin di sekolah ada belajar agama tetapi orang kata belum cukup mendalam, belum cukup luas. Jadi bagi pengguna yang mempunyai pengetahuan asas agama yang boleh dikatakan mencukupi, sudah tentu mereka boleh melihat dan membuat pertimbangan serta menganalisis maklumat yang diterima melalui mana-mana perkongsian video di TikTok berdasarkan ilmu agama yang dimiliki untuk diamalkan. Tetapi keadaan ini sangat berbeza dengan pengguna yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang minimum atau rendah. Seperti yang saya katakan tadilah, mungkin pembelajaran pengetahuan agamanya kurang kerana latar belakang pendidikan yang berbeza kan. Jadi golongan ini dilihat menghadapi sedikit kesukaran atau kesukaran yang tertentulah untuk menilai maklumat agama Islam yang diterima melalui media sosial TikTok. Lebih-lebih lagi dalam menilai maklumat berkenaan hukum-hukum fik, hukum-hukum fik yang tinggi yang memerlukan penelitian dan juga berkenaan ayat-ayat mutasyabihat. Justru kita lihat pengguna media sosial di TikTok ini yang tidak mempunyai asas pengetahuan mencukupi tentang Islam mungkin menghadapi masalah untuk menentukan kesahihan sumber maklumat. Jadi saya kira itu saja kupasan saya untuk soalan yang terakhir ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Adli. Baik, seterusnya sebelum saya bergerak kepada soalan terakhir untuk Ustaz Naim, saya nak tambah sikit. Tapi kalau kita tengok, Alhamdulillah dalam satu sudut yang positif, dari segi aspek ramainya pendakwah di TikTok ni, kita nampak masyarakat lebih mudah untuk akses ilmu agama. Maksudnya dia lebih cepatlah untuk dapat berkaitan hukum hakam agama ataupun tausiah-tausiah yang mungkin anak-anak muda sebelum ni tak dapat kat tempat lain, dia dapat kat TikTok. Okay, itu salah satu sudut positif lah. Tapi dari segi apabila banyak pula maklumat ni, masyarakat jadi akan keliru untuk memilih dan menapis antara maklumat yang betul dan maklumat yang salah. Dalam research, dalam jurnal Akidah dan Pemikiran Islam, Afkar, Muhammad Sani dia ada menyatakan tanda-tanda lebihan muatan maklumat ialah rasa cemas, iaitu yakni anxiety, kecewa, marah, lemah semangat ataupun hilang kawalan hasil daripada terlalu banyak input dan maklumat. Benda tu boleh mengakibatkan sebenarnya, boleh terjadi sebenarnya. Justru
media sosial TikTok, khususnya TikTok lah, media sosial khususnya TikTok memerlukan ukur dan metrik yang tepat untuk menentukan credibility maklumat dan tanggungjawab. Maksudnya trustworthy tu. Jadi soalan terakhir untuk Ustaz Naim adalah apakah Ustaz rasa cabaran yang untuk langkah-langkah terbaik untuk kita atasi cabaran-cabaran yang ada berdakwah di TikTok ni untuk pendakwah khususnya dan untuk sasaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih soalan daripada Ustaz Nik. Soalan yang kedua untuk saya, mungkin soalan yang terakhir lah untuk forum kali ni. Setiap cabarannya kita mesti ada langkah lah cara untuk kita atasinya kan. Okey, untuk langkah yang pertama, pendakwah ni sendiri kenalah memahami maklumat yang diperoleh dan maklumat yang disampaikan. Maksudnya maklumat yang diperoleh ni dia kena sendiri faham konteks ayat yang dia nak beri kepada pengguna-pengguna TikTok lain. Kalau dia sendiri pun tak faham, macam mana dia nak fahamkan orang lain kan. Okey, seterusnya pendakwah di TikTok ni pun kena bijak kawal emosi. Kita tahu background latar belakang yang pengguna TikTok ni berbeza-beza. Ada yang contoh ya, kalau jenis pendakwah TikTok yang jenis suka menegur, mungkin dekat komen tu ada yang tak boleh terima teguran. Mungkin ada yang memaki hamun balik. Apalah ustaz ni macam ni, tegur-tegur macam tak sepatutnya macam ni secara open. Tapi kita sebagai pendakwah-pendakwah TikTok ni kena kawal emosi lah. Tak boleh nak tiba-tiba beremosi attack balik pengguna-pengguna TikTok tu. Menunjukkan kita ni sendiri kalau susah nak kawal emosi, orang susah lah nak percaya kan. Kita tengok dia ni macam cepat trigger, ataupun istilah anak muda sekarang ni cepat koyak kan, dengan soalan-soalan yang dengan komen-komen yang mengarut lah. Okey, seterusnya, langkah seterusnya, pengguna TikTok sendiri nak kena fahami kredibiliti maklumat yang diperolehi melalui TikTok. Ceritanya sini pengguna sendiri pun kena bertanggungjawab. Jangan rasa macam apa yang aku dengar, walaupun pendakwah TikTok ni nampak macam meyakinkan, tapi kita sendiri pun sebagai pengguna biasa kena tapis. Kita kena kaji balik, tanya banyak kepada orang-orang yang lebih berpengetahuan agama lah, yang lebih diyakini, seperti ustaz-ustaz ke mana-mana ulama, syekh-syekh pun tak apa. Okey, seterusnya langkah yang terakhir, pendakwah di TikTok ni kenalah guna metod yang bersesuaian dengan sasaran dakwah. Contohnya, mungkin kalau target dia anak-anak muda yang lebih sukakan bercakap secara lembut, ataupun lebih sukakan percakapan yang penuh dengan, bukan penuh lah, diselit dengan jenaka-jenaka yang boleh membuat mereka rasa tertarik lah untuk terus follow TikTok ni, untuk terus mendengar apa yang diperkatakan dan langsung mengamalkan apa yang disampaikan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, saya kira penjelasan yang sangat jelas daripada Ustaz Naim dan juga Ustaz Adli. So bermakna maksudnya adalah setiap cabaran mesti ada langkah-langkah yang terbaik. Maksudnya kita perlulah daripada segi pendakwah dan pendengar itu sendiri perlu menapis dahulu maklumat yang ingin disampaikan, supaya risalah agama yang nak dibawa tu diterima dengan baik, insyaAllah. Jadi sebelum kita bersurai, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Adli dan terima kasih Ustaz Naim kerana sudi bersama kita dalam forum hari ini, cabaran dakwah melalui TikTok. Dan itu sajalah daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.